Pelajar-pelajar semua, seperti yang saya sebut tadi, kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara, pastinya mengikut lunas undang-undang. Jadi saya nak buka untuk sesi soal jawab. Pada siapa nak bertanya, peraturan dia mudah. Pertama, perkenalkan namanya siapa, dari universiti mana, jurusan apa. Dan kedua, tanya soalan. Dan ketiga, elak jadi penceramah kedua. Boleh? Okey, jadi siapa yang nak bertanya soalan? Sekejap ya. Kita bagi yang depan dulu mikrofon, boleh? Oh, pecah molek. Okey, tak apa. Kita bagi ini dulu. Okey, mana mikrofon? Tolong bagi. Sana. Okey, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Datuk Seri. Kacak Datuk Seri hari ini. Bak kata Kelantan. Hari ini je. Hari ini je kan. Tidak. Hari lain. Okey, saya Siti Nur Amalin Aisyah, Petimah Makhir. Naib yang Ketua Majlis Program Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, Campus Kota. Datuk Seri, saya direct to the point lah. Seperti mana kita tahu, isu ni sebenarnya dah pernah dikemukakan di USM, iaitu berkaitan dengan fasiliti dan juga pengangkutan, terutamanya fasiliti sukan dan juga pengangkutan bas, di mana UMK mengalami sedikit masalah. Ada pengesahan Datuk Seri. Sebenarnya Datuk Seri, kami anak muda mahasiswa ni bersemangat nak main sukan. Tapi disebabkan fasiliti ni tidak membantu dan juga tidak memberi sokongan kepada kami, menyebabkan kami terpaksalah slow-slow. Slow Jadi Datuk Seri, saya sebagai anak anda memohon rayu daripada ayah anda, Perdana Menteri kita, untuk memperkasakan lagi fasiliti sukan dan juga pengangkutan bas. Maklumlah, UMK ni ada 3 kampus, iaitu Jeli, Bacok dan juga PC. Baik. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri, itu saja. Terima kasih. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Bapa jugalah pada Datuk Seri kita. Baik. Tentang bas, saya diumumkan di USM minggu lalu dan saya sudah sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk cari jalan sekurang-kurangnya berikan, sediakan bas. Mungkin tak banyak peringkat awal tu untuk tahun ini, untuk kampus-kampus tertentu. Jadi itu dalam rancangan bukan rancangan, sudah keputusan dibuat. So facility gym tu nanti saya bincang dengan Naib Chancellor, minta kemukakan sedikit cadangan. Sedikit-sedikit kita boleh tambah. So kena faham ya, apa yang saya sebut tadi, hutang 1.5 trilion saya warisi. Okey, defisit 56%, kita kena turun sedikit. Tapi apa keutamaan kita tahun ini belanjawan madani? Pertama, sekolah, pendidikan satunya bidang kementerian termasuk pendidikan tinggi yang kita tambah tinggi, paling tinggi peruntukan dalam negara ini di bawah belanjawan madani. Nombor 1, pendidikan. Yang kedua, kesihatan. Dan pendidikan ini saya tengok apa dia problem? Problemnya sekolah, tandas, bumbung, ya, dan kemudahan-kemudahan asas sekolah. Jadi tahun ini kita tambah peruntukan 1.4 bilion ringgit. Saya nak pastikan tidak ada sekolah yang tandasnya terrosak. Kan? Semua sudah lalui kan? Ada sekolah yang semua ada problem kan? You sekolah mana dulu? Yes. Semua tandas okey. Ada rosak. Penang pun ada tandas rosak. Baik. Jadi semua. Saya dulu ahli Parlimen Port Dickson sebelum Tambun.
Saya tengok sama sekolah, ada sekolah 8 tandas 4 rosak, ada 4 2 rosak. Jadi oleh itu kita buat keputusan, saya beritahu Fadlina, Menteri Pendidikan, cari jalan bagaimanapun percepatkan proses dan selesai tahun ini juga. Tahun ini saya jadi Perdana Menteri, tahun ini semua tandas berfungsi di sekolah di negara kita. Kemudian klinik desa. Klinik desa ni untuk orang kampung, majoriti orang Melayu, kategori miskin. Jadi kita cuba selesaikan. Di Kelantan 9 klinik desa sudah selesai diperbaiki. Baik. Sebab itu saya nak jawab hal ini. Hal-hal lain tu kadang-kadang kita paksa kita tangguh. Saya pergi ke Lok Sawi, Sabah. Ada orang Sabah sini? Baik. Di Lok Sawi air tak ada. Di Universiti Malaysia Sabah air tak cukup. Jadi selepas saya luluskan, peruntukan segera 3 juta ringgit air untuk mahasiswa. Ya. Kemudian perumahan. Tengok kalau perumahan tentera, perumahan polis, penjawat awam, perumahan pegawai penjara. Saya tahulah pasal penjara tu. Teruk. Itu kena perbaiki. Jadi sebab itu anak-anak mahasiswa tu harus tahu dari segi apa katakan kerangka makroekonomi. Ini masalah. Kalau sudah tanya, mengapa yang dibiarkan sampai begitu rupa? Mengapa untuk perbaiki tandas perlukan 1 bilion ringgit? Apa jadi pada negara kita ini? Itu anak-anak kita. Sebab itu saya kata pengurusan, ada orang kata kami tak mau dengar dah pasal pengurusan, pasal tata kelola, pasal rasuah, kami dah jemu dah. Dan ada yang bercakap tu kan dia takut dia disiasat. Sebab tu kalau tengok orang besar kat atas ni, tonton Tan Sri ni tak suka. Negara ni bukan ada problem itu je, tak ada lain dah. Kamu takut kamu disiasat, kamu sakau wang rakyat dan kami mesti ambil balik wang itu bagi pada rakyat. Jadi saudara, untuk bas saya berjamin selesai segera. Ya. Kurang-kurangnya 1 bas tambahan bagi tiap-tiap pada beberapa puluh orang ni. Ya. Tapi untuk fasiliti sukan saya akan kaji tengok apa implikasi kewangan. Kalau tidak tahun ini, insya-Allah tahun depan kita tambah peruntukan itu. Okey. Saya sebenarnya dah lama nak guna tagline ni. Tuan-tuan kena sambut, tahu. Kena sambut Saya selalu masa di sekolah falahiyah dulu, kalau tazkirah saya akan sebut bukan minggu ini, minggu depan. Bukan bulan ini, bulan depan. Lawan tetap. Lawan. Boleh duduk sini. Lepas. Lulus. Okey, soalan seterusnya. Okey, mikrofon mana? Okey, kita bagi sahabat kita daripada, ya, silakan. Mikrofon. Ya. Okey, ada. Ini. Ya. Good evening, Dr. Sri. Evening. Myself, Renuka Devi Ravindran. I'm from UMK and I'm studying for... Sorry, kind of nervous. Relax. Take a breath. Okay. I'm studying for SAR, which is retailing course. And today my question is there any way to increase PTPTN amount? Because as a B40 university student, we have problem not being able to cover the cost of expenses. Like in 6 months duration, the money is not enough. Like we have to pay our university. Thank you. All right. You are suggesting that what is given now is inadequate for fees or for expenses. Yeah, because like we getting 3K and 1K plus like around 1.6K is allocated to our university fees and balance 1.4K even though we allocated 300 for each month and still not enough because All right, let me respond. Let me respond to this. As I've said this before,
I think one of the dialogues with the students, you ask my personal educational philosophy, I would say that education from primary school to the university must be free, except for the rich. Okay. Okay. Now, having said that, there are limitations insofar as our state of economy is concerned, our finances. That's why I think the issue of good governance, issue of excesses, of the tendency of leaders to squander wealth must be stopped. If we had managed the country well, I believe we can do much better in terms of education. Now, so temporarily, what do? We start giving whatever is normal assistance for buying books. And I think latest 27th of this month, you get that extra 200 ringgit e-beliau. Saya umumkan, saya kata bulan ini untuk 18 ke 21 ada mahasiswa minta supaya diawalkan. Jadi bila saya bincang dengan perbendaharaan, dia kata dia kena bagi sekali dengan sumbangan yang lain. Ya, jadi pada ketika yang sama untuk kena masuk sistem itu. Jadi itu buat sementara. Yang lain please be rest assured, my dear. Apa nama? Nama tadi apa? Nama. Renu. Okey. Ada nama telefon? Saya gua Azizah ada, don't worry, Azizah ada. Baik, Renu. Ada isu lain itu boleh kita teliti dan percayalah, saya akan cuba. Saya bincang lagi dengan Menteri KPT. Sekarang ini dia bagi kan, ada pengumuman baru ni 10,000 pelajar bawah BIM 40 di universiti. Kementerian Pendidikan Tinggi akan berikan pendidikan atau tuition percuma 10,000 sebagai langkah awal, ya. 10,000. Itu permulaan yang besar, ya, dalam kekangan kewangan yang ada sekarang. Tapi Renu, saya katakan tadi, kita harus lakukan sebaik mungkin. Saya akan cuba jimatkan mana-mana bidang yang lain yang tidak perlu. Tetapi itulah masalah negara kita ini. Kita warisi sistem yang telah hampir rosak. Saya kelima. Ada yang dah pernah ada pergi ke 5 masa ni? Baru ni ke Langkawi? Langkawi. Ada? Okey. Kan saya sebagai Perdana Menteri diminta 2 atas kapal, tengok semua kapal. Dari Indonesia, dari Singapura, dari Filipina, dari negara China, dari Korea, dari Malaysia. Ada yang kapal terpaksa kita tunjuk pelayaran tahun 1973 lagi. Kerana tak cukup kapal perang. Tahun 73 tu saya masih Presiden ABIM. Sudah Habib. Jadi saya bayangkan umpamanya. Kemudian yang paling akhir, kapal yang agak besar, dia kata 2 frigates dari Yarrow Shipyard yang dibeli tahun 98 yang siap 8 tahun lambat. LCS belum siap sampai sekarang di Lumut. Dah belanja 6 bilion ringgit. Sebab tu saya kata jangan ada, kalau saya dengar ada tokoh-tokoh politik yang bankrupt, yang mengatakan isu rasuah dan tata kelola tidak penting, patut tendang dia keluar daripada politik. Dia tidak layak pimpin negara kalau dia fikir hal ini. Kerana ini, saya bayangkan saya Perdana Menteri, semua salute. Oh, kapal lalu. Saya pun salute. Semua kapal besar. Mari ke Malaysia. Apa jadi? 20 tahun. Tak jadi apa. Dan kita rasa, oh tak perlu perubahan. Kekalkan yang ada. Saudara, insya-Allah saya dah amanah sekarang. Apa-apa orang nak cerca, nak maki, itu kerja dia. Saya insya-Allah akan lakukan sebaiknya. Dan kalau ekonomi kita baik, keutamaan pendidikan itu memang keutamaan saya. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Okey, kita dah dengar. Boleh tak kita dengar soalan dari pelajar-pelajar Form 6? Adik-adik Form 6, saya nak bagi
keadilan kepada pelajar Form 6? Ada? Pelajar Form 6? Okey, tolong bagi mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Saya Wan Muhammad Irfan dari pelajar tingkatan 6 dari SMK Bachok, mewakili pelajar tingkatan 6 SMK Bachok. Jadi saya ada satu soalan dan satu permintaan. Soalan saya pertama, umum sedia maklum bahawa tingkatan 6 merupakan option oleh pelajar lepasan SPM selain diploma, matrik dan asasi. Namun, kebanyakan daripada mereka tidak ingin memasuki ke dalam tingkatan 6 atas faktor terlalu susah, berkonsepkan sekolah dan lain-lain. Walaupun tingkatan 6 ini adalah iuran paling murah berbanding dengan diploma dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara pihak kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri memastikan terutama kepada KPM dalam memastikan pelajar lebih berminat untuk melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 supaya bilangan pelajar tingkatan 6 lebih bertambah pada masa akan datang. Itu soalan saya. Permintaan saya, boleh Datuk Seri sampaikan salam saya kepada Yang Berhormat Tan Sri Idrus Harun. Itu sahaja daripada saya. Okey, boleh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah Silakan Datuk Seri. saya sampaikan. Baik. Pertama, bagaimana nak tarik minat pelajar ke tingkatan 6? Dia tentunya terkait dengan peluang selepas tingkatan 6. Dan juga saya setuju tingkatan 6 itu walaupun dalam gedung sekolah, tapi harus berikan sedikit kelonggaran, ya. Saya rasa sistem persekolahan itu harus berakhir di peringkat tingkatan 5. Tingkatan 6 itu harus dia anggap sebagai sedikit dewasa, ya. Saya akan bawa ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu akan datang. Hebat. Cadangan pelajar tingkatan 6 saya bawa terus ke mesyuarat Jemaah Menteri. Ya. Dan Salam. maknanya kena ada juga beberapa langkah bagaimana menarik. Dia soalnya sekarang kerana mungkin sebagainya COVID, sebagainya kerana sistem pendidikan. Ya, baru-baru ini kita umumkan keciciran sepenuhnya, ya. Yang tak ambil periksa ataupun yang tak daftar untuk ambil periksaan, dua-dua itu hampir 30,000. Majoriti dari desa atau miskin bandar, majoriti Melayu dan sebahagiannya anak-anak India. Jadi sudah kena fikir ni, apa penyelesaian dia? Dia menunjukkan kelemahan ketika itu. Jadi saya beritahu kepada Menteri Pendidikan Fadlina, harus tangani ini sebagai satu masalah yang kita warisi, tapi kita selesaikan. Bagaimana selesaikan? Saya minta Kementerian Pendidikan kontak cari balik jumlah 30,000 itu. Kalau dia sedia ambil semula SPM, kita sediakan bagi dia peluang kedua. Kalau dia sedia ataupun dia masuk TVET, kita hantar dia ke TVET dengan skim yang lebih baik. Kita tak boleh hanya biar begitu, kerana dalam seramai majoriti daripada 30,000 itu adalah jumlah yang miskin, ya. Jadi terima kasih dan saya akan bawa lah ke pertimbangan Jemaah Menteri. Ini rekod cadangan pelajar tingkatan 6 dalam tempoh hari ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dalam tempoh 3 hari akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Okey, silakan. Ya. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri. Saya Muhammad Farid bin Zainal, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan bagi tahun 2022-2023. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri ke Universiti Malaysia Kelantan. Di sini saya membawa beberapa soalan secara nasional disebabkan
ADMPP dah hujahkan berkenaan isu universiti, saya bertakat isu nasional. Di mana yang pertama, pada 8 September 2022, Bank Negara Malaysia telah menaikkan OPR, overnight policy rate, daripada 2.25% kepada 2.50%. Namun, bagaimana dengan nasib rakyat Malaysia, terutama dalam golongan B40 atau yang kurang berkemampuan? Soalan saya adalah, adakah ada bantuan atau inisiatif khas yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, khususnya sejurus kenaikan OPR diumumkan, ataupun ada inisiatif lain yang diutarakan oleh pihak kerajaan, terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswi? Soalan saya kedua pula, sebelum ni di program Temu Anwar di universiti lain ada bertanyakan soalan berkenaan pelajar latihan industri. Namun saya tidak ingin bertanyakan soal allowance, tapi saya nak menegaskan berkenaan isu yang telah hangat, iaitu intern bukan buruh paksa, di mana isu ini telah hangat dibicarakan. Jadi saya nakkan satu pandangan dan solusi daripada Datuk Seri berkenaan dengan apakah pihak kerajaan mempunyai solusi atau tindakan bagi membendung isu ini, dan juga pandangan Datuk Seri berkenaan isu ini. Sebabnya kami lihat mahasiswa sekarang dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pihak majikan tanpa ada belas kasihan dan sebagainya. Jadi saya mewakili, kalau kita kata abang-abang dan kakak-kakak di luar sana tengah intern, dan saya pun akan datang nak intern. So saya harapkan isu ini dibendung dengan kadar segera. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri, dua soalan, OPR dan internship. Terima kasih Farid. Baik. Kalau Farid so intern tak ada, boleh di intern di Pejabat Perdana Menteri. Baik, OPR. Dia kena faham ya, di dalam tahun lalu 2022, sebelum saya ambil alih kerajaan, OPR tu naik 4 kali. Sebab tu kalau pembangkang tanya, saya kata you kena bagi tahu masa you perintah 4 kali naik. Saya dalam 6 bulan, masuk 7 bulan baru sekali naik. Dalam sistem perbankan kita, bank negara itu diberikan wewenang, kuasa untuk menetapkan OPR. Baik. Dia kalau sekarang ini kadar faedah rendah, wang mengalir keluar. Kerana kadar faedah di Amerika tinggi. Singapura, walaupun dia bukan sistem OPR tapi kadar faedah, Indonesia lebih tinggi daripada kita. Pengaliran wang dia lebih terkawal. Kita kerana rendah, pengaliran wang tu sukar dikawal. Jadi apa penilaian saya? Kalau saya setuju dengan OPR, dia membebankan peminjam-peminjam kecil. Kalau saya tak setuju dengan OPR, dia membebankan ekonomi negara dan kekuatan ringgit. Maka inilah kebijaksanaan bank negara untuk mengimbangi. Teguran saya kepada bank negara ialah, kalaupun naik OPR, mesti ada langkah-langkah untuk mengurangkan beban kepada peminjam-peminjam kecil. Sama ada moratorium pinjaman bank, itu yang harus dilakukan. Jadi walaupun saya tahu ada ketika di mana OPR harus dipertimbangkan untuk naik, harus ada langkah bersama. Kerana bank-bank umumnya hasil pendapatannya itu lumayan. Ya. Jadi sepatutnya bila naik OPR, bank tak ganggu syarikat-syarikat besar. Tapi syarikat kecil, peminjam-peminjam kecil, jangan terbeban dengan kadar faedah yang tinggi. Jelas ya? Jadi itu yang saya cuba lakukan. Keduanya intern. No, polisi intern jelas. Intern ni mana apa? Maknanya syarikat atau industri pilih untuk mendapatkan sukarelawan, sukarelati datang untuk diberikan pendedahan. Jadi prinsip intern itu tidak ada allowance atau bayaran. Apakah ini fair? Saya tidak fikir fair. Sebab itu bila saya ambil intern sebagai pejabat ketua pembangkang dulu di parlimen, kita bayar. Tidak terlalu tinggi, tapi sekurang-kurangnya makan, minum dia, perjalanan, dia ada sedikit allowance. Kerana prinsip intern itu bukan pekerja. Tetapi untuk syarikat-syarikat tidak bayar sama sekali. Itu bayar sedikit rendah, tak munasabah. Ini sebab saya kata, dasar ekonomi kita, ekonomi, haruslah menekankan prinsip keadilan ini. Saya selalu
ingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh Muhammad Natsir. Jangan, bahawa pembangunan ini maknanya apa? Jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan syarikat-syarikat yang besar-besar, untungnya besar-besar. Nah, pekerja itu dengan gaji yang paling rendah, atau intern tidak dibayar, atau akhlak mereka tidak terkawal. Jadi jangan dibangunkan gedung dan robohkan nilai insan dan kemanusiaan. Jadi saya setuju saranan Farid. Sepatutnya boleh jadi kerajaan. Saya hari Isnin esok saya ada perbincangan dengan pelabur-pelabur dan di bursa saham dan Suruhanjaya Security. Mungkin saya akan bawa juga isu ini, bahawa meminta supaya syarikat-syarikat digalakkan mengambil intern, tidak dibayar sebagai gaji ataupun separuh gaji pun, tapi sekurang-kurangnya bayarlah yang mencukupi supaya perjalanan mereka, makan mereka itu ditanggung walaupun namanya intern. Boleh Farid? Semua yang tanya-tanya soalan semua hebat. Satu kena bawa kabinet, satu kena bawa Suruhanjaya Security besok, InsyaAllah. Pasal esok ada pelantikan yang ada Ketua Dewan Negara yang baru, saya ke situ. Kemudian lepas itu saya ada dialog dengan di Suruhanjaya Security dan Bursa Saham Kuala Lumpur. Saya akan cadangkan cadangan Farid daripada UMK. Okey. Saya sebenarnya dilema tahu tak? Bapak ramai nak tanya soalan ni. Okey. Mana? Okey. Tu. Ha. Tuan-tuan, pelajar-pelajar semua, pada tahun 1999 apabila Datuk Seri Anwar memberikan ceramahnya di stadium, masa tu saya bercita-cita satu hari nanti aku nak tanya soalan direct kat dia. Saya berazam build up diri saya, masuk UIA, ambil law, kita belajar sungguh-sungguh, build up jenama diri. Hari ini saya sepentas dengan Datuk Seri. So bagi mereka yang tak berkesempatan hari ini, jangan risau, usah guna-gulana, build up your brand, bina kualiti diri. One day anda juga boleh sepentas dengan Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Alright. So pada saudara bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Datuk Seri. Salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Nazni. Saya merupakan pelajar UMK Kampus Jeli dan merupakan pelajar kos agroteknologi. Dan khusus saya ialah berkaitan pertanian. Soalan saya, adakah program kerajaan untuk bekerjasama dengan UMK, terutamanya di UMK Kampus Jeli, yang memfokuskan bidang food security bagi menjana ekonomi negara dan sistem sumber makanan? Saya lihat juga beliau semakin meminati bidang pertanian kerana mampu menjana pendapatan diri dan negara. Jika belum ada cadangan, saya mencadangkan agar peranan ini boleh diambil dan memberi peluang kepada kami untuk menjayakan program pertanian bersama kementerian. Dan saya juga ingin mengucapkan semoga Datuk Seri Muhammad bin Sabu cepat sembuh atas selepas beliau baru saja menyelesaikan operation. Jadi kita sama-sama doakan supaya beliau sihat walafiat. Terima kasih. Ada semalam, kerana saya di Kedah, saya belum sempat ziarah sebab pembedahan dia semalam, dan Azizah sempat ziarah. Saya masih di Kedah sampai malam, jadi hari ini saya ke Kelantan sampai malam ada acara. Malam ini di Seri Perdana kita ada dua tetamu, seorang imam Masjid Al-Aqsa dari Palestin, seorang lagi Syekh Abdul Rahman, seorang Syekh terkemuka ulama daripada Gambia. Jadi dia dua orang itu akan bersama. Jadi tak sempat juga saya ziarah, tapi insya-Allah saya akan sampaikan salam. Keduanya soal food security. Sudah tahu tak berapa dengan negeri yang subur, tanah yang banyak,
ya, hujan. Kemudian kita import itu tak kurang dari 60 bilion ringgit satu tahun. Sayur, bawang, makanan, bidang ternakan, semuanya. Termasuklah baja juga tinggi. Oleh itu, strategi dalam belajar madani termasuklah dia katakan security makanan. Mengenai universiti, 2 minggu yang lalu kita ada mesyuarat Majlis Sains Negara. Apa dia keputusan utama? Di antara keputusan utama ialah semua badan-badan penyelidikan. Kata dalam bidang pertanian ada Mardi. Ya. Kalau yang lain di sains ada beberapa firim dan sebagainya. Semuanya diarahkan untuk ada jaringan dengan universiti tempatan. Program dengan universiti tempatan termasuklah UMK Jeli dan juga penyelidikan juga dengan universiti tempatan. Itu keputusan telah dibuat dalam mesyuarat terakhir Majlis Sains Negara. Sekarang ni kadang-kadang in silo. Kita ada penyelidikan dari institusi kerajaan tapi tak ada kaitan dengan universiti tempatan. Saya telah minta supaya ini diperbaiki. Semua kementerian yang ada hubungan di antara pendidikan dan kegiatan itu juga harus ada jaringan dengan universiti tempatan. Ini kadang-kadang kita tak manfaatkan. Umpamanya kita nak baiki rumah-rumah tentera. Kita ada kor kejuruteraan tentera yang boleh buat dan mampu laksanakan dengan lebih murah. Jadi daripada kita panggil kontraktor luar, kita panggil kor kejuruteraan selesaikan. Hal-hal ini sekarang kita sedang rapikan dalam pentadbiran negara. Terima kasih. Baiklah, kita berikan tepukan pada yang bertanya. Datuk Seri terpaksa mengejar flight selepas ini untuk ke Kuala Lumpur. Saya begini, saya cukup iri hati dengan anda semua. Sewaktu saya belajar dulu, paling tinggi pun saya sempat dengan Datuk Usam lah. Ada program muktamar kan. Tapi dengan Perdana Menteri hampir tak ada program sebegini. Jadi saya yakin Datuk Seri, adakah ini satu-satunya program bersama mahasiswa? Ada lagi selepas ini insya-Allah? Ada insya-Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah this is just the beginning pula kan. This is just the beginning. InsyaAllah akan ada lagi sesi sebegini. Yang penting anda kena terus belajar, bina negara. Dan Datuk Seri Anwar akan bersama anda lagi InsyaAllah. Datuk Seri sebagai khulasah sebelum meninggalkan pentas ini. Boleh, bagi ruang sikit. Oh, bagi ruang, okey. Okey, brother. Minta mikrofon. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bertenang. Minta maaf, jangan marah. Saya nak bertanya soalan yang insya-Allah akan kita sama-sama dapat kesenangan insya-Allah. Saya mohon izin saya bertanya. Datuk Seri, saya mohon ke belakang sikit Datuk Seri. Aura Datuk Seri terlalu kuat. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Iman Syafiq bin Lokman. Saya daripada UMK Kampus Kota, juga YDP Mampan UMK. Datuk Seri, mungkin tadi yang bertanya daripada golongan-golongan MPP Datuk Seri, ini yang sebenar-benarnya mahasiswa bawahan nak tanya. Datuk Seri, berkaitan dengan fasiliti Datuk Seri, saya ingin menceritakan yang sebenar-benarnya berlaku di mahasiswa di UMK Kampus Kota Datuk Seri. Alright. Sambung. Datuk Seri, belum ada lagi IPTA yang bermain futsal di kota Datuk Seri. Ini cadangan supaya boleh main futsal, itu je di court. Okey, direct pada soalan boleh? Dari soalan dia. Seterusnya Datuk Seri, Sebab ramai nak tanya lagi. Seterusnya Datuk Seri, padang kami juga suka untuk digunakan kalau hujan naik Datuk Seri air. Jadi Datuk Seri, kami mohon jika alasan tapak kurang besar, saya kira selenggaralah secepat mungkin supaya kami mahasiswa boleh bermain di situ Datuk Seri. Baik, terima kasih. Seterusnya Datuk Seri, saya dah jawab tadi soal gym. Di antara futsal dengan tandas sekolah yang rosak, yang mana you nak utamakan? Sebab itu
saya minta, bukan saya tak timbang, saya minta Naib Chancellor cuba teliti masalah ini. Saya nak anak-anak mahasiswa fikir dari segi kerangka lebih besar. Tanya saya, apakah futsal penting bagi universiti? Yes. Tanya saya juga, di antara futsal dengan repair tandas, mana dulu? Saya kata repair tandas. Setuju atau tidak? Baik. Tetapi saya setuju dengan soalan ini. Maknanya kalau ada ruang, ada lebihan belanja, saya nanti minta Naib Chancellor bagi perhatian, tulis kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kalau boleh diselesaikan tahun ini, insyaAllah. Okey, satu lagi. Mana UiTM? UiTM. Okey, UiTM. Silakan. UiTM, ha? Betul UiTM, ha? Okey, mikrofon last saya kena, boleh Datuk Sri? Boleh. UiTM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam UiTM di hatiku. Salam Malaysia Madani. Dan salam Hari Bapa. Datuk Seri, saya pernah bertanya kepada Datuk Seri berkenaan dengan kenapa Datuk Seri suka Bengawan Solo. Dan juga saya pernah tanya, maklum kepada dunia bahawasanya Datuk Seri dahulu adalah seorang the angry young man. Namun hari ini Datuk Seri, saya tidak nak bercerita pasal itu. Saya datang dari UiTM Machang. Nama saya Nik Muhammad Luqman Al-Hakim Ahmad Roslan, merupakan wakil pelajar. Dan saya ijazah sarjana muda muamalat. Datuk Seri, Bandar Machang dikenali sebagai bandar mati, sehingga menyebabkan mahasiswa di Machang meletakkan Bandar Machang sebagai pilihan ketiga kalau nak beli barang keperluan. Walhal mahasiswa setempat ada 6,000 lebih, tetapi mereka tidak dapat membantu untuk membangunkan ekonomi. Sebab apa? Sebab di Bandar Machang tidak ada apa-apa. Kosong, malam pukul 8 dah kosong, dah senyap. Jadi carangan saya untuk supaya Datuk Seri berikan fokus kepada Bandar Machang. Machang ni kalau Datuk Seri nak tahu, dia adalah center of Kelantan. Dan nak akses ke negeri lain, nak akses ke daerah lain semua sejam saja. Tapi di Machang yang jadi center pun tak boleh bagi apa-apa. Itu nombor satu. Berkaitan dengan mahasiswa pula, boleh ringkaskan Pak Datuk Seri nak kejar masa. okey, terima kasih. Okey Datuk Seri, di UiTM Machang kita ada 5 blok bangunan akademik dan kita ada 5 blok bangunan college. Tetapi di setiap blok itu hanya ada satu saja kowe. Jadi kami hanya ada satu water cooler, kowe. Okey. Di setiap blok tu. Saya rasa soalan kowe kita simpan dulu Boleh Datuk Seri. Jadi kami UiTM pernah mohon kepada UiTM Shah Alam, UiTM Pusat supaya luluskan 60 biji kowe. Tetapi bajet dilulus, bajet dilulus tapi kami kena guna duit sendiri. Jadi boleh ke Datuk Seri luluskan bajet kami 400,000 untuk 5 tahun supaya student kami dapat air yang bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey. Baik, terima kasih. Ini soal Pekan Machang ni saya nak komen panjang sikit lah. Ini urusan dasar dan keutamaan negeri Kelantan, bagaimana boleh memacu pertumbuhan ekonomi. Saya beritahu juga kepada besar beberapa pelabur yang datang dari luar, termasuk dari Qatar. Saya telah cuba pujuk mereka datang ke Kelantan dari segi pertanian. Tapi dia terpulang kepada keupayaan negeri juga yang lebih agresif dan lebih business friendly. So kowe itu kita boleh bawa kepada Naib Chancellor dan bawa kepada KPT lah. Saya nak bagi pengakuan sekarang ni, kita kena tengok keperluan. Ya, keutamaan. Ya. Kita sih khulasah, silakan. Boleh. Ada lagi? Ada berada kita dekat sana. Boleh tak? Boleh tak kita bagi yang dekat sini? Saya kanan dewan. Sini. Ni tuh. sini. Kanan dewan. Kat sini. Sini. Yang mic tu siapa yang cakap tu? Datuk Seri, kat sini. Okey. Yang perempuan tadi yang bunyi mic mana? Okey, cakap. Okey. Ya. Yang mic perempuan. Okey, yang tu. Ya. Okey. Ya, tanya. Datuk Seri, nama saya Priyatashni Ana Perempuan Muralis. So saya dari Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bachok. Okey. Dekat sini saya nak tanya satu soalan je. Setiap tahun institusi pengajian tinggi negara mengeluarkan lebih daripada 300,000 graduan setiap tahun.
So jika kita melihat dari sudut kebolehpasaran graduan menunjukkan peratusan yang baik. Namun apa yang menjadi isu adalah tentang graduan underemployment atau graduan yang dibayar gaji tidak setimpal dengan kelulusan atau kelayakan mereka. So apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan graduan ini bayar gaji yang setimpal? Dan sekarang kita bercakap pula social premium. Alright. Jawapan dia gini. Memang sekarang ini kalau kita tahu gaji atau upah siswaza muda itu tak setimpal dengan kelayakan dia. Tapi dari segi kerangka ekonomi ini terserah kepada keupayaan kita menjana pertumbuhan. Siapa nak ambil kerja? Dan siapa nak bayar? Kerajaan ada batas dia. Kita ambil maksimum yang mungkin. Tetapi ini maknanya sebab tu saya kata pelaburan itu penting. Sebab tu saya pergi ke negeri China umpamanya baru-baru ini, ya, dapatkan jaminan pelaburan yang bertambah. Dan kita percepatkan proses kelulusan. Dan Menteri Perdagangan Pelaburan MITI juga akan terus menjana keliling untuk cari. Bila pelaburan tu sampai, baru boleh macam Jili ke Tanjung Malim. Itu diperlukan 4,000 pekerja. Kemudian projek-projek besar ini penting. Hanya dengan pelaburan masuk dan berfungsi, barulah kita boleh mengisi keperluan pekerjaan. Kerana pengangguran ini walaupun tidak begitu serius, tetapi yang lebih serius ialah underemployment ataupun gaji atau upah yang tak setimpal. Jadi saya harap insya-Allah dengan suasana yang ada sekarang, politik yang stabil, dasar yang jelas, pelaburan akan sampai dengan lebih meyakinkan. Soalan akhir kalau boleh, saya ada acara. Pergi belakang. Belakang sana boleh? Saya Datuk Seri. Saya Nadira. Saya. Mana? Saya kat sini. Kanan saya, kiri saya ni. Kiri saya. Kanan. Kiri. Oh, Tengah okey. dewan, tengah. Datuk Seri saya. Ya. Saya kat kiri. Alright, saya Nadira daripada UMK Campus Bachok. La ilaha illallah. Ya. So, saya daripada Fakulti Seni Benda Landscape. Seperti yang kita tahu, mahasiswa telah diberikan kebebasan untuk bersuara di mana dia USM Datuk Seri Ya. telah membenarkan speaker corner diadakan semula dan pemerkasaan mahasiswa juga telah dilaksanakan. Tapi baru-baru ini UMT ada mengajukan konsert dan video semasa konsert sedang berlangsung dan telah tular. Dan pihak JBT terus mengeluarkan kenyataan yang menggesa semua program bercirikan konsert di Universiti Awam dibatalkan serta-merta dan hanya boleh dianjurkan setelah mendapat penilaian risiko pihak universiti, dan pihak universiti perlu memaklumkan dari pihak JBT. Alright. Faham? Ya. Masalah dia, saya kata harus ada kebebasan. Kalau bagilah ruang sedikit, ya. Termasuk speaker's corner kalau mau. Tetapi saya kata undang-undang adalah kan digunakan speaker corner tu cerca kaum, cerca agama, fitnah orang, tak boleh. Tapi kebebasan kita boleh bagi. Kemudian terbulan bangkit konsert. Saya dari segi prinsip, nanti saya baru teliti kenyataan, saya akan bawa juga. Apa nama tadi? Nadira, okey. Nadira bangkitkan, nanti saya bawa. Kerana mungkin arahan itu terlalu ketat, maknanya tak boleh konsert. Saya akan bincang dengan Menteri KPT, mengatakan mungkin jangan kita longgarkan sedikit. Acara kebudayaan, konsert dia boleh, tapi kita kawal supaya akhlak dan adab itu saja. Ya, setuju tak? Kalau setengah orang dia tak boleh langsung, tak boleh lah. Tapi saya tak tahu kan nama konsert ni mesti cara macam. Tapi kalau katakan gunalah konsert ke sandiwara ke wayang ke apa pun, tetapi asalkan terkawal. Maknanya kita ada jaga. Kita ini kan anak muda yang punya cita-cita. Kan anak muda yang ada yang diletakkan harapan yang tinggi. Jadi kawal. Bagi saya soal akhlak itu penting, ya. Tapi janganlah banyak menyekat. Orang nak nyanyi. Kalau dulu saya ingat lagi masa saya Menteri Pendidikan, ada pertunjukan
oleh Sheila Majid tak salah saya di Universiti Melaya. Ya. Jadi ada bantahan. Saya tak apalah, hantarlah bantahan. Protes daripada mahasiswa Islam. Hantarlah bantahan, okey. Kemudian dia ambil tindakan, pecahkan cermin sebagai protes. Saya tangkap, buang daripada universiti. Walaupun tidak lama lah kita gantung. Itu tak boleh. Sudah boleh protes. Kalau ada gejala yang agak melampau, merosakkan, itu kita halang lah. Tetapi kalau setakat konsert, nak nyanyi, nak dengar, orang berdiri sikit-sikit goyang tangan, biar je lah. Tapi kalau berlebih kan masalah kawalan dia lah. Jadi setuju dan Jerah kalau gitu ya. Kita boleh adakan, tapi kita kawal sedikit suasana. Boleh? Alright. Boleh ya? Maknanya saya akan cadangkan dengan menteri, sebab dia karena reaksi ini beberapa kelompok. Kalau kita tengok reaksi orang yang konservatif sangat, semua tak boleh. Dia semua boleh, orang lain tak boleh. Jadi sebab itu kita kena bagi sedikit kelonggaran. Tapi saya nak sebut sini, ingat ya, saya tidak beri kelonggaran untuk orang, anak-anak muda sampai rosak akhlak dia, tak. Kelonggaran itu beri ruang. Pasal kalau nama konsert tak boleh, payah juga. Konsert ni maknanya apa? Orang ada pertunjukan. Ada tarian, ada pertunjukan, ada kebudayaan, ada nyanyi, ada pop music, ada K-pop umpamanya. Itu konsert. Tetapi kalau yang sambut itu, kita pesan kawal. Mungkin saya dicadang ke dia, kita beri kebenaran satu kampus dan tengok macam mana reaksi. Kalau nampak okey, boleh lulus. Jadi saya kebetulan baru tengok salinan arahan kepada Naib Chancellor, dan saya kebincang dengan Menteri KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, hari Rabu masa kabinet, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, pernah satu ketika dulu bising kata mahasiswa bisu, mahasiswa takut. Tapi hari ini dengan melihat berebut angkat tangan nak bertanya soalan, itu semua dakwaan palsu. Mahasiswa memang berani, betul? Datuk Seri boleh buat rumusan? Okey. Silakan Datuk Seri. Baik. Dah saya, sebab saya katakan saya akan ambil penerbangan sebelum maghrib. Dua syekh, pertama satu dari Palestin, satu dari Afrika, akan datang ke rumah rasmi Seri Perdana. Jadi saya kena sambut mereka, saya dengan Azizah ya. Jadi saya minta maaf tak dapat menyantuni semua soalan dibangkitkan. Tapi saya rasa bangga, betul ya. Kalau dulu dia kata terlalu banyak kekangan, sekarang semua tanya, termasuk teguran dan kritikan kepada dasar-dasar kerajaan atau beberapa ketetapan kerajaan. Saya tidak langsung menghalang saudara kritik Anwar atau kritik Perdana Menteri atau kritik kerajaan, tak ada masalah ya. Yang kita tidak mahu ialah cerca, hina orang ya, maki hamun orang dan hantar saya ke neraka. Jangan. Jadi saya bangga pada hari ini luar biasa, kerana dalam beberapa dialog saya dengan Tengku Anwar, hari ini nampak cukup cergas dan cukup hebat. Ini saya tahu. Saya ingin mungkin kerana masuk rasukan budu dalam makanan yang menyebabkan semua naik angin ni ya. Jadi saya nak simpulkan yang begini. Jangan lupa prinsip hidup kita. Untuk apa kita belajar? Menimba ilmu. Untuk apa menimba ilmu? Untuk dapat kemahiran, keterampilan dalam beberapa bidang, bekerja, selamatkan diri kita, keluarga kita, dan harus menimba ilmu supaya cemerlang. Kalau sampai tahap cemerlang itu, sebab apa yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebut lazzatul ma'rifah, the love for scholarship, cinta ilmu, cinta supaya kita dapat menimba dan menguasai ilmu. Baik, ilmu apa? Ilmu pelbagai. Saya bilang tadi teknologi makanan, ada yang digital science, ada yang IT atau accountancy, apa-apa pun. Tapi ingat, specialization atau pengkhususan itu penting. Tapi jangan kita sampai terlalu specialize dan tidak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Sudah bicara soal ekonomi, sudah tidak tahu kemiskinan meleset di luar kampus. Sudah bicara soal keadilan, sudah tak peduli tentang kesenjangan di antara yang maha kaya dan yang paling miskin.
Saya bicara soal kemanusiaan. Saya tak peduli tentang diskriminasi kaum dan penghinaan tentang kaum lain. Maknanya ada flaw, ada kelemahan besar dalam sistem pendidikan dan sistem nilai. Sebab itu, pernah seorang pemikir Spanyol, Ortega y Gasset, dalam buku dia Rebellion de las Masas, itu tajuk Spanyol dia, Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses, pemberontakan rakyat dengan pemikiran baru. Iaitu kerana dia kata barbarism or specialization. Terlalu fikir specialize. Dia tak mau fikir lain dah. Dia IT dia saja, TikTok dia saja. Baca tidak, nilai tidak, tak tahu benar atau tidak, hanya terpukau dengan cerita 1 minit. Itu yang disebut barbarism or specialization. Jadi bantulah diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita dengan menimba ilmu dan membaca seluas mungkin. Jangan sia-siakan waktu. Kalau tanya dalam 3 bulan tak pernah tengok buku baru, maknanya ada sistem itu agak separuh gagal. Jadi ingat, manfaatkan perpustakaan dengan sepenuhnya. Di beberapa tempat saya sebut tentang Henry Miller's buku yang terkenal dari mantan dekan University Harvard. Apa dia? Yang pernah saya sebut dalam beberapa temu Anwar. Excellence without a soul. University Harvard itu di antara universiti cemerlang di dunia. Saya telah beberapa kali pergi kuliah di University Harvard semasa saya profesor di Georgetown University, Washington DC. Memang mengajar di Georgetown University, bagi kuliah di Harvard, di Stanford, memang kalau kelompok yang bersama dan menjawab soalan itu luar biasa. Saya akui. Tetapi apa yang disebut oleh dekan itu, Miller? Excellence in education, yes. No one questions. It is one of the greatest and premier universities of the world. But there is one major fundamental flaw. What is it? It is soulless. Tidak ada pancaran hati nurani dari hati nurani yang merasakan, yang mengetahui, menginsafi apa yang berlaku di dunia luar. Harvard itu di Boston. Di luar sana ada orang kulit hitam yang ditindas. Sebelah sana ada kelompok paling miskin, tidak dihiraukan kerana yang mereka tumpu excellence in education dalam disiplin dia, tapi tidak fikir soal kemanusiaan di luarnya. Jadi sebab itu pencerahan di kalangan mahasiswa itu penting. Kerana kita berdepan dengan masalah kaum, masalah agama, masalah ekonomi, masalah sosial dan semua yang harus kita kuasai, tetapi kita harus nilai dengan baik. Kita terlalu banyak masalah-masalah yang harus kita tangani dengan baik. Dan kita lihat umpamanya, kerana kadang-kadang ini masalah orang politik juga. Kerana kegelojohan merebut kuasa dengan orang politik itu, semuanya dihalalkan. Rasuah dihalalkan. Kalau dia kawan, bisa saja buat apa. Bisa juga menipu, memalsukan kenyataan dan memfitnah, mempermainkan ayat-ayat Quran. Saya sebut tadi umpamanya pada tahun 1999, semasa saya merengkok di penjara Sungai Buloh. Perdana Menteri ketika itu Tun Mahathir membatalkan semua bantuan ke sekolah agama rakyat seluruh negara atas alasan SAR ini pro-PAS dan simpati dengan UNRWA. Seluruh sekolah-sekolah agama itu dihentikan bantuan. Tak apalah sekarang dia berkawan dengan mereka. Saya pun tak faham macam mana. Tapi saya telah diberi amanah melihat di Kelantan, melihat di Terengganu, melihat di Kedah, melihat di Perak, di Johor. Saya akan pastikan
sekolah-sekolah agama rakyat itu dipulihkan, dibantu semula. Tapi yang saya sebut di sini ialah apa? Pertimbangan politik itu kadang-kadang mengenepikan prinsip-prinsip. Sebab itu anak-anak harus fikir. Yang kita nak tentukan ini bukan satu calon, bukan satu parti. Masa depan negara. Kita nak negara ini coraknya. Ya, masih Melayu. Siapa kata? Apa saudara banyak di Perlis saya diberitahu kalau Anwar jadi Perdana Menteri, pelajar-pelajar akan kembali pakai skirt. Dan ada yang percaya. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, sistem akan liberal, LGBT akan disahkan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Itu nasib baik saya Perdana Menteri. Kalau saya dulu saya Azizah kata, sabar-sabar abang. Ya. Kan fitnah ini untung apa? Sekarang sudah 7 bulan saya dalam kerajaan. Peruntukan bagi Islam bertambah. Tapi juga saya bantu yang miskin. Kalau sekolah Taif itu, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, yang banyak yang susah, kita bantu. Program-program membasmi kemiskinan, menoktahkan kemiskinan, majoriti Melayu. Dan kelompok-kelompok miskin India, kita bantu. Itu yang kita lakukan. Soal Raja-Raja Melayu, soal hak keistimewaan Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa, kita tidak rungkai. Tetapi itulah arti harga fitnah dan kecaman. Ya, bukan saya nak maksud nak ceritakan derita dan penyiksaan saya. Hampir 11 tahun, 10,5 tahun lebih keluar masuk penjara. Dihina, diaibkan, dipukul setengah mati. Tapi itu saya tidak bicarakan. Itu pengalaman bagi saya. Itu mendewasakan saya. Itu memberi pengajaran kepada saya apa arti insan dan harga kebebasan dan harga perjuangan dalam hidup ini. Dan apakah saya menyesal? Saya tidak. Dan saya lebih kuat tekad untuk gunakan kuasa untuk mengangkat martabat rakyat dan negara ini sebagai mercu. Dan untuk menjayakan, saya letak harapan yang sangat tinggi kepada anak-anak muda. Bukan menjadi Macai Anwar, tidak. Bukan menjadi Walaun, tidak. Menjadi tenaga baru yang sedar, yang sanggup bangkit menyelamatkan bangsa, agama dan negara dia. Dan untuk itu, kepada anak-anak Chancellor, kepada saudara, saya salute dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan.